زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, petang ni kita dapat sama-sama kembali nyambung tadabbur surah kita, iaitu surah Al-Bayyinat. Hari ini kita insya-Allah kita masuk ayat yang keempat. Kita terus baca kepada ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Okay. Di ayat yang keempat, setelah diceritakan sebelumnya apa dia? Berkenaan dengan sifat orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan juga ahli kitab ni, yang mana mereka tak akan lepaskan apa yang mereka pegang selama ni sehinggalah datang kebenaran, keterangan. Dan keterangan yang datang itu menerusi siapa? Rasul. Yang diutuskan Allah. Jadi Rasul ni adalah yang lantik hanyalah Allah, bukan ada campur tangan sesiapa. Dan Rasul datang mesti bawa sesuatu. Dia bukan dengan tangan kosong, iaitu dia mesti membawa lembaran-lembaran yang suci, iaitu kitab Allah. Yaslu suhufan mutahharah, di dalamnya mengandungi apa? Isi kandungannya. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat hukum hakam, isi kandungan yang tegak, lurus. Kan? Yang benar, lurus. Jadi itulah perkara yang dibawa. Itulah fungsi Quran datang. Quran datang untuk bawa hukum, bawa peraturan yang mengandungi isi kandungan yang qayyimah. Sebab itu tentang qayyimah ni juga Allah sebutkan dalam surah 17 ayat yang ke-9. Surah 17 ayat 9. Sebelum kita masuk ni, sebelum ayat ni qayyimah tu kan. Fiha kutubun qayyimah baru muncul wa ma tafarraqa kan. Surah 17 ayat 9. Muka surah apa? 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Anna lahum ajran kabira. Minta maaf, saya laju sangat kot. Muka surat berapa? 283. Ya, dia jumpa ya. Cik yang belakang tu seorang-seorang nak boleh dapat jumpa. Takut tertinggal. Seorang-seorang ni takut juga tertinggal. Boleh eh? Saya tak duduk depan. Di sebelah ni. Boleh? Tahu apa? Ya. Okey. Okey, inna hadza kata sesungguhnya ini, iaitu Quran ini. Sesungguhnya Quran ini, jadi bila selalunya Quran Allah sebut hadza. Bila sebut kitab Allah sebut zalika. Macam tu. Kenapa? Quran ke selalunya lah Allah sebut hadza. Hadza maknanya apa? Ini
Ni. Yang ni. Kalau Quran, zalikal kitab. Itu. Beza dia, kenapa? Quran sebut kitab, zalika. Bila Quran, haza. Sebab? Kitab duk atas lagi, tak turun. Bila sebut kitab yang ditulis, sesuatu yang ditulis, belum tentu boleh dibaca lagi. Jadi ketika kita belum dapat baca Quran lagi, wahyu tu ada kat Lauh Mahfuz, jauh kan? Allah kata itu menunjukkan kemuliaan. Dan ketika Quran ni pun sedang turun lagi wahyu dia juga, itu juga apa dia? Ramai lagi belum tahu, tengah menunggu-nunggu lagi kan. Maknanya menunjukkan mulianya Quran dan sukarnya masa Quran turun dulu. Nak dapatkan berkat Quran ni. Jadi kena usaha, kena bertunggu-tunggu, kena sabar menunggu wahyu. Itu zaman tu, kitab. Jadi sekarang ni bila kita dah boleh baca je, Al-Quran nama dia. Qura'ah daripada perkataan Qura'ah. Qura'ah baca. Bila kita dah boleh baca dengan mudah hari ni, maknanya Quran dah jauh lagi ke dekat. Dan dah sempurna pembacaan, tak payah tunggu-tunggu lagi dah. Tak payah nak kena, diugut kan. Nak tahu wahyu kan boleh kena bunuh contohnya. Tak perlu nak sembunyi-sembunyi ketika ni. Jadi Allah sebut haza. Jadi ini, Quran ini maknanya apa? Yang dekat dengan kamu sekarang ni. Yahdi lillati hiya aqwam. Jadi ia adalah pertujuan, fungsi dia apa dia, tugas dia, kerjanya. Yahdi ni fi'il kata kerja. Jadi apa peranan dan pekerjaan Quran ni? Fungsi dia memberi petunjuk lillati kepada yang hiya aqwam. Nampak? Yang sesuatu yang ia tadi qayyimah, benda yang sama tu. Qayyimah kan, perkataan qayyimah dengan perkataan aqwam. Apa makna? Aqwam. Jadi sebab qayyimah yang lurus juga mana dia? Tegak, berdiri yang teguh. Okey, qayyim. Dan sentiasa berdiri teguh. Sebab qayyimah ni makna apa? Sentiasa tegak, lurus, teguh ni, qayyimah. Ni sentiasa teguh, lurus. Okey. Aqwam paling lurus, paling tegak. Aqwam ni maknanya paling lurus, paling betul, paling benar, paling kukuh, semua yang berkaitan dengan tu. Semua berdiri ni, kukuh, teguh, semua sekali. Banyak makna dia. Okey. Dan dia sebab tu Allah kata bila solat, Allah suruh dirikan solat ke kerjakan solat? Apa perkataan dia? Yuqimun. Yuqimun dia perkataan apa? Ni. Perkataan yang sama juga, qayyim juga, qiyam. Kan? Kenapa? Jadi solat tu diteguhkan dengan apa? Dengan yang paling teguh. Apa dia? Ni, dalam solat baca apa? Baca Quran. Tasbih kepada Allah. Semua berkaitan dengan Quran. Isikan dengan Quran tu. Jadi itulah Allah nak beritahu dalam ayat ni. Jadi Quran ni lah sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada perkara yang paling betul, paling kuat, paling kukuh. Tak ada yang lebih betul daripada Quran maknanya. Jadi kita kalau nak jalan yang paling benar, yang paling teguh, mestilah berpandukan Al-Quran ni. Okey, aqwam tu. Sim tafdil. Kemudian wa yubashiru, fungsi kedua Quran, dan dia mengkhabarkan berita gembira khusus kepada orang-orang yang beriman, iaitu siapa orang yang beriman? Iaitu orang yang beramal soleh. Jadi bila sebut beriman, apa bukti dia beriman? Dia mesti sekali tu, beriman dan beramal soleh. Jadi iman bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan termasuk perbuatan tu. Apa dia? Annalahum ajron kabira. Bahawasanya mereka akan dapat ganjaran yang besar apabila mereka berpegang dengan Quran ni. Manakala orang yang tak ambil
sumber yang aqwam ni, yang paling lurus ni, Allah sebut dalam ayat 10. Sambung Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Dan bahawasanya orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, yang mana beritanya ada dalam apa? Al-Quran ni. Kami telah pun sediakan untuk mereka pula azab yang amat pedih. Jadi ini dua berita, satu ancaman, satu berita gembira. Dengan sumber yang paling benar. Maknanya apa? Segala ancaman Quran tu paling benar. Dan segala ancaman, segala berita gembira dalam Quran paling benar. Barangkali ancaman selain Quran ni belum tentu betul lagi. Dan juga janji apa dia? Berita gembira selain daripada Quran belum tentu benar lagi. Itulah kesimpulan dia. Apa dia berita gembira? Kadang-kadang apa dia berita gembira dunia ni? Awak buat betul-betul, insya-Allah hujung tahun awak naik pangkat, dia kata. Belum tentu benar lagi cakap tu. Faham? Puluhan buat kerja, tengok-tengok. Kata-kata dia tadi apa? Tak dapat juga kan? Tengok dah tukar lain pula dah. Itulah dunia punya janji. Dia tak akwam macam Quran. Quran akwam, dia cakap mesti betul punya, mesti terjadi punya. Sedangkan janji yang manusia ni tak. Tapi manusia lebih berpegang kat mana? Dan ambil berat yang mana? Yang jadi tadi tu. Tengok-tengok dia pun frust. Berapa ramai yang kecewa, kan? Sedangkan tidak. Janji Allah tak, dalam Quran tak. Demikian juga ancaman pun barangkali. Manusia takutkan begini. Ancaman-ancaman dunia ni. Tapi hakikatnya tak ada pun. Sedangkan akhirat ni diancam dan pasti terjadi ancaman tersebut. Jadi, inilah fungsi Quran, dua perkara tu. Balik pada ayat kita pula. Jadi, setelah dijelaskan dengan perkara ni, yang paling benar ni, dengan dua sudut, satu berita gembira bagi yang beriman, satu ancaman bagi yang tak mahu beriman, maka barulah berlaku ni, wama tafarraqa. Terjemahkan seterusnya, wama dan ma apa? Tidaklah tafarraqa. Dan tidaklah tafarraqal ladzina utul kitaba. Dan tidaklah telah tafarraq ni berpecah belah, bercerai-berai. Oleh siapa ni? Ia ni maksudnya ni, oleh orang-orang yang utul kitab, telah diberikan mereka akan Alkitab ini. Alkitab maksudnya apa? Al-Quran. Tak sejuk tak masuk aircon ni. Tapi betul dah tengok gaya ni punya ni. Ni kan? Settingnya. Dia dah lemah dah dia punya tu. Mod. Okay. Ke tu? Ke tingkat terbuka tak ada kan? Dah tutup.
Okey, jadi ini tengok, dan tidaklah orang-orang yang mereka telah diberikan kitab ni, Al-Quran ni tadi, keterangan ni, berpecah belah atau bercerai-berai. Maknanya mula terpisah. Apa dia yang bercerai-berai ni? Maksud dia? Orang yang diberi kitab bukan ahli kitab. Okey? Contohnya musyrikin Mekah. Apa berlaku pada mereka? Jadi mereka akhirnya menuduh Nabi ni pemecah belah. Nabi dah pisahkan di antara seorang bapa dengan anak, seorang ibu dengan anak. Contohnya Mus'ab bin Umair. Kan? Nabi ni dah sihir Mus'ab ni sampailah Mus'ab apa dia? Tinggalkan ibu dia. Sebab ikut Nabi ni contohnya. Lagi banyak lagi lah. Yang berlaku itu kenapa? Ni. Di Quran ni kenapa? Furqan. Dia tafarraqa ni. Cuba tengok dalam surah 2, fungsi Quran adalah tafriq bainal haq wal batil. Okey, fungsi Quran apa dia? Antara lagi. Tadi kita tengok ni kan. Kita tulis kat sini lah point dia. Fungsi Al-Quran tadi apa? Fungsi ke? Boleh lah. Panduan ni. Al-Quran ni. Tadi. Memberikan panduan yang lurus ni ya. Kemudian berita gembira. Kemudian beri ancaman bagi orang yang ingkar. Kemudian ni antaranya. Tafriq, memecahkan atau memisahkan antara hak dan batil. Zulumat dan nur. Itulah fungsi dia. Tengok surah 2 ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa dah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya cepat sangat ke? Ya. Dah. Sambung. Baca mula semula. Jumpa dah. Surah 2 185. Okey. Muka surat berapa tadi? 28. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu satu lagi. Tengok apa peranan dia. Quran ni Allah beritahu. Pertama, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan lah permulaan diturunkan Quran tu. Di Quran ni mula turun bulan Ramadan. Malam tu. Kemudian terus berturun selama 23 tahun. Jadi apa fungsi pertama? Hudan lin nas. Dia petunjuk bagi siapa? Bukan untuk ustaz aja. Bukan untuk ulama saja ke apa. Untuk semua maknanya ada satu tanggungjawab. Usaha apa ni? Menyampaikan kepada semua
yang berhak tadi. Siapa yang berhak nak tahu? Manusia. Itu satu kerja. Itulah yang Nabi buat lah. Nabi sampaikan Quran kepada semua manusia. Dan usaha yang berterusan ni wajib dilakukan oleh orang yang diberikan Quran ni. Jadi, dia pertama. Hudan linnas. Kemudian, wabayyinatin minal huda, dan keterangan daripada petunjuk itu. Terdapat keterangan-keterangan daripada petunjuk yang dah ada tadi. Apa maksud dia pula? Ya, jadi ayat Quran ni kita tengok, kita nak jelaskan ayat ni, kita buka satu lagi ayat lain kan, buka hadis Nabi. Jadi penjelasan dia saling menjelaskan satu sama lain. Di Quran tu sendiri. Ya, semua ayat Quran saling menjelaskan. Lepas tu kita kena tadabbur. Dan kemudian wal furqan. Baru dapat apa? Inilah. Barulah dapat memecahkan atau memisahkan antara hak dan dengan atas tadi. Bila dapat penjelasan, bukan baca saja. Quran ni guidance, petunjuk kan. Dan ada penjelasan-penjelasan di antara tu. Bila kita buat tu, barulah Allah kata last kali dapat apa? Furqan. Nampak tak? Jadi Furqan ni hanya dapat bila Quran yang kita baca menghasilkan takwa, kita rasa takut, rasa nak jaga diri kita daripada segala yang Allah beritakan tu. Sebab itulah hudan ni apa? Hudan lil muttaqin. Dan Allah sebut dalam nak dapat Furqan ni lagi satu, kena baca Quran sampai Quran ni jadikan kita orang yang bertakwa. Dalam surah 8. Surah 8 ayat ayat 29. Jadi nak jadikan Quran ni Furqan kita kena jadi baca Quran sampai kita masukkan diri kita orang yang bertakwa. Maknanya kena faham dia. Sampailah maksud kehendak Quran tu sampai. Iaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang takutkan Allah, takutkan azab dia. Dan sentiasa nak cegah diri kita daripada mendapat kemurkaan Allah. Okey, jumpa. Ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa dah. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Nampak? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman maknanya apa? Yang percaya, yakin dengan Allah dan Rasul. Apa bukti dia? Dengan dia ambil peduli dengan ni lah, wahyu ni lah. Dengan Quran. Jadi, apa lagi yang perlu buat setelah beriman tadi? Allah kata, in tattaqullah. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Di iman perlu disempurnakan dengan ketakwaan. Beriman baru percaya. Tanya dia, percaya tak Quran ni panduan kita? Percaya. Ya. Apa kata-kata dia ni? Apa yang dia yakini tu? Dah tahu ke belum? Kadang-kadang tak ambil tahu. Kalau dah tahu pula, dah buat ke belum?
belum lagi. Jadi sebab tu Allah selalu diingatkan kan. Dalam setiap hari Jumaat, semua orang beriman datang. Kan? Kat mana? Bukti dia beriman, dia pergi masjid hari Jumaat tu. Kan? Tapi iman ni sebab dia ada yang rendah, ada yang tinggi, dia ada pasang, ada surut. Kan? Jadi cara nak bagi iman tu meningkat kena takwa. Sentiasa. Lepas tu Allah kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jumaat tu. Dah beriman dah, suruh takwa lagi. Macam ayat ni juga. Wahai orang beriman, mengaku iman saja tak cukup. Allah kata apa? Sekiranya kamu betul-betul beriman, kamu bertakwa, iaitu cegah diri kita daripada lalai terhadap segala peringatan Allah, daripada ketaatan kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi takwa ni maknanya apa? Takwa ni maknanya cegah diri. Takwa ni daripada perkataan wiqayah. Usaha pencegahan. Itu cakap takwa. Takwa ni, ya betul. Takwa maknanya pencegahan. Ni. Cegah dari apa, daripada apa? Jadi usaha mencegah diri dan keluarga daripada kemurkaan dan azab Allah. Inilah takwa secara syar'i. Ni maksud dia. Maknanya apa? Dia rasa takut lah. Sebab tu ada perkataan takut, hati-hati, waspada, semua tu. Surah apa ni ada macam ni? Surah 66 ayat 6 tu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Biasa dengar? Itulah asas masuk takwa. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, cegahlah diri kamu. Tu buka surah 66 ayat 6 tu. Saya sekejap habis ni dulu. Tengok apa kesan dia. Dia adalah kata takwa ni. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah dengan usaha ni, buat ni. Saya takut yang ni. Apa jadi? Ya ja'allahu furqanan. Ya ja'allakum furqanan. Allah akan berikan kita ni. Apa ni? Kita terjaga terpisah di antara hak dan batil. Kita dapat tahu mana kebenaran, mana bukan. Kita tak mudah tertipu. Sebab dia ada takwa ni. Kemudian wa yakaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Kan? Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan kamu, melindungi kita daripada dosa-dosa. Dan kemudian apa? Wallahu dzul fadlil, dan Allah lah yang memberi kurniaan yang agung. Okey. Dalam surah 66 ayat 6 tu dah takwa. Buka surah 66 ayat 6. Surah 66 ayat 6. Ni nak faham mana takwa, selalu ingatkan ayat ni. 560. Apa dia? Macam mana? At-Tahrim ayat 6. Apa? Ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok sekali lagi kan. Orang dah beriman dah tapi tak cukup. Sebab iman perlu dilaksanakan, dibuktikan dengan usaha takwa tadi. Tengok. Jadi Allah kata wahai orang beriman, apa dia? Ku anfusakum. Apa maknanya? Ni. Ni, usaha cegah diri kamu. Kan? Dan keluarga kamu daripada apa? Jadi bila kita nak cegah, dia kena ada ejen pencegah. Betul tak? Macam mana cara dia? Nak cegahlah cakap kat opah, cakap kat anak. Tapi ni bahasa dia rasmi sikit lah. Cucu nak keluar. Cucu nak keluar tu. Cegah dia daripada kena hujan. Macam mana nak buat? Bawa payung. Betul tak? Jangan main hujan lah. Ataupun kan, jangan keluar langsung. Ataupun apa dia? Dia kita pasal lalu juga. Bawa payung. Jadi mesti ada ejen pencegah. Betul tak? Itulah. Jadi kita usaha jadikan sesuatu yang boleh halang kita daripada kena azab dan kemurkaan Allah ni. Itulah. Cari sesuatu yang menghalang. Jadi macamnya usaha mencegah ni apa? Cari usaha cegah diri ni. Kena buat apa? Cari penghalang. Okey, penghalang ataupun apa dia kata? Penyebab yang boleh halang kita, menghalang. Daripada apa? Terkena, menghalang diri dan keluarga daripada apa? Terkena kemurkaan Allah ni. Itulah ku anfusakum tu. Faham? Sebab tu kata pepatah apa dia? Kita nak berubat sebab dah sakit. Mana lagi bagus? Sebelum sakit, cegah dulu ke dah sakit baru nak cari ubat? Mana tu? Prevention is better than bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa Arabnya pun kita nampak berkaitan dengan ni. Apa bahasa Arab dia? Prevention kan? Prevention kan? Is better than cure kan? Lama tak eja bahasa Inggeris. Betul ke saya eja ni? Salah kan? Malu cikgu bahasa Inggeris ni. Bahasa Arab dia apa? Al-wiqayah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Ni bahasa Arab dia. Al-wiqayah apa? Mencegah. Khair adalah lebih baik daripada mengubati. Ilaj ni mengubati. Al-wiqayah prevention. Ilaj cure. Ilaj ni apa? Cure dia lah. Al-wiqayah prevention. Jadi terjemahan terbalik macam ni kita baca di sini lah. Prevention, ini lah prevention. Jadi bahasa Arab, prevention bahasa Arab apa? Al-wiqayah. Wiqayah. Wiqayah daripada perkataan apa ni nah? Ku anfusakum, qaf tu, takwa tu. Sama.
Ini daripada perkataan yang sama. Wiqayah, waqa, taqwa, semua benda yang sama. Semua perkataan rupa akal yang sama. Okey? Jadi maknanya kita kena cari usaha untuk cegah sebelum terjadi benda ni. Macam mana cara dia? Bagaimana nak tahu cara untuk cegah? Al-wiqayah khairum minal ilaj. Ilaj. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Nak tulis Melayu ke? Tak payah kot Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Inilah takwa. Okey. Jadi dengan takwa tadi kita sentiasa usaha cegah diri kita ni, kita akan dapat apa? Banyak kebaikan. Allah kata dia, Allah ampunkan dosa kita, semua macam-macam. Kan? Allah bagi kita furqan. Kita tak mudah diperdaya syaitan lah. Furqan ni maknanya kita dapat tahu benar dan salah tu tak mudah diperdaya oleh syaitan. Dengan apa? Dengan Quran. Sebab itulah Quran adalah sumber prevention ni. Betul tak? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil petunjuk bagi orang-orang yang nak cegah diri daripada neraka. Jadi siapa yang hidup dia nak cegah diri daripada neraka, apa jalan dia? Zalikal kitab. Inilah kitab dia. Hudan lil muttaqin. Ni memang petunjuk untuk orang yang nak cegah diri daripada neraka. Quran memang jalan untuk dapat syurga. Tapi ramai orang tak nak ambil pula. Faham? Jadi siapa yang nak cegah diri daripada neraka, sila ambil Quran. Itulah maksud. Mula-mula lagi surah Baqarah dah beritahu. Kan? Hudan lil muttaqin. Okey. Jadi macam mana cari jalan dia? Antaranya dengan harta kita, dengan diri kita ni, semuanya ini modal-modal umur kita untuk cegah. Gunakan umur kita untuk apa? Buat amal soleh. Gunakan harta kita belanjakan fi sabilillah. Itu semualah usaha cegah. Daripada tu. Kalau macam kita hidup kat dunia, kita nak cegah diri kita daripada apa? Anak kita susah, miskin. Apa dia buat? Dia pun berniaga sampai jadi kaya. Berjayalah cegah anak dia daripada hidup susah. Dia ingat macam tu kan? Tapi rupanya ramai orang dapat cegah anak dia daripada hidup susah dekat dunia. Tapi rupanya gagal cegah anak dia daripada kena azab kat akhirat. Mana lagi bahaya? Kan? Yang itulah. Itu neraka ni. Okey. Jadi sekarang ni bila Quran datang, ni, Quran ni dia buat apa? Memisahkan di antara dua perkara tu yang bersatu sebelum ni. Jadi kat Mekah tu ada Kaabah. Tapi berhala pun ada sekali kat keliling kat Kaabah. Tawaf pun ada juga. Tapi tawaf dalam keadaan apa? Kat keliling berhala dulu dia tawafnya. Betul tak? Ada juga tasbih, zikir juga. Tapi zikir dia ada talbiyah juga. Labbaik Allahumma labbaik, kan? Tapi disambung talbiyah tu dengan kecuali berhala-berhala yang Allah benarkan, dia raka pula tambahan. Ya, ditambah lagi. Nampak tak? Jadi hak dan batil bercampur aduk. Faham? Jadi apa yang dapat pecahkan tu? Bilakah keadaan tu berjaya diasingkan? Ketika turun wahyu kan. Sebab tu orang tak boleh duduk diam tu. Orang yang dah ni dia dah biasa. Bila nak dipisahkan susah ke senang? Tu yang Nabi dapat penentangan dahsyat. Jadi tidaklah orang-orang tadi tu, orang kafir tu, kan? Dia pun akhirnya spread. Ada yang beriman, ada yang kufur akhirnya kan. Dan kenapa? Melainkan kerana setelah diberi kitab ni. Jadi sebab tu Allah SWT dengan hak dan batil ni berpecah, dan Allah suruh kita berpegang teguh kepada yang hak sajalah. Setelah tu bersatu di atas kebenaran tu. Dalam surah surah 3 ayat 103 tu.
Jadi berpegang teguh dengan sumber kebenaran tali Allah ni, iaitu Quran. Allah suruh kita pegang teguh dengan tali Allah. Jangan bercerai-berai. Surah 3 ayat 103. Kita baca bahagian atas sikit saja. Ayat tu panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia Allah perintah apa? Berpegang teguhlah kamu semua kepada apa mana tali Allah kat situ? Kitabullah. Tu makna yang tepat dia. Sebab ada hadis Nabi beritahu apa itu hablullah? Huwa hablullah, kitab Allah tu lah hablullah, Nabi beritahu sendiri. Jadi maksud tali Allah tu kitab Allah. Allah letakkan kiasan kitab itu sebagai umpama tali. Sebab dia hubungkan antara hamba dan pencipta. Kita nak hubung dengan Allah, apa talian dia? Inilah dia. Kita nak tahu apa Allah sedang bicara dengan kita, kat mana? Boleh kontak tak? Macam mana nak kontak? Ni, kita selalu pakai nombor kontak apa dia? 24434. Betul lah? Apa tu? Ya, solat. Tapi ramai orang dial 24434 tapi talian tetap terputus. Sebab apa? Buffering kadang-kadang. Sebab dia tak nampak 24434 tu dia umpama handphone solat ni. Tapi isi handphone tu line tu. Line tu apa? Nak baca apa dalam solat? Solat nak baca apa? Solat nak baca Quran lah, Fatihah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solat. Bacalah wahyu yang diberikan dalam kitab ni, faham dia. Dan kemudian apa dia? Kontak Allah dalam solat dengan bacaan tadi itulah. Tapi ramai orang akhirnya tak menyambung. Sebab apa? Dia tak daftar lain. Tapi dia call je, dia kontak. Handphone ada. Dia dial 24434. Tapi line dia tak daftar lagi. Kat mana line tu nak daftar? Ni line dia. Akhirnya dia solat tanpa dia faham pun dia baca apa, dia tak tahu dan tak ada hayati pun, tak tadabbur pun. Itu cara dia. Faham tak? Kena faham kat situ, jelas kat situ. Itu yang ada kata kalau kita nak berbicara dengan Allah, ya, baca Quran. Ya, dan sebaik-baik Quran dibaca dalam solat. Dan Quran, ringkasan seluruh Quran kat mana? Surah Fatihah. Surah Fatihah tu ringkasan. Kamu nak faham paling ringkas lah Quran nak apa? Surah Fatihah cukup dah. Tapi apa jadi? Surah Fatihah tak difahami, tak diusaha nak tadabbur betul-betul. Itulah dia. Sebab tu Nabi kata apa? La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Maknanya gesaan surah Fatihah sebab betapa pentingnya Fatihah nak baca dalam solat sebab dia adalah seolah-olah kamu sedang sedang berbicara dengan Allah dan Allah sedang bicara dengan kamu. Manusia apa? Kerangka Quran tu sendiri, surah Al-Fatihah. Tapi malangnya habis lah. Itulah seolah-olah macam kita tak daftar line tapi ada handphone. Dan main-main je lah, sekadar main-main je. Sebab tu akhirnya apa jadi? Allah kata apa? Tak ada. Sebab tu Allah kata orang yang berjaya apa dia? Qad aflahal mu'minun. Pasti berjaya orang beriman. Apa dia? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Iaitu orang yang dalam solat dia khusyuk. Khusyuk kat mana? Khusyuk kat mana? Zikrillah ni, peringatan Allah. Khusyuk dengan bacaan dalam solat dia tu. Jadi inti solat Al-Quran. Okey? Roh solat tu dicorak menerusi ayat-ayat yang kita baca dalam Quran. Sebab tu Nabi bila solat, macam mana? Nabi solat luar biasa lah. Kan? Nabi boleh baca Baqarah, sambung lagi Ali Imran, sambung lagi sampai An-Nisa, sampai Ibn Abbas dah memang tak akan berhenti dah kot. Sebab dia punya, faham? Panjang dia punya perhatian. Bila solat tahajud lah. Masa solat wajib tak buat macam tu lah. Sebab ramai orang ada uzur. Jadi begitulah solat Nabi berbanding dengan
Solat kita hari ni, umat hari ni beza. Okey. Solat Nabi ada inti. Solat kita macam karipap yang kosong tanpa inti lagi dah. Sebab apa? Inti dia kita tinggalkan. Quran kita tinggal. Faham tak? Sebab tu ada tak dalam Quran cela orang yang solat? Solat kan bagus. Fawailun lil. Kenapa? Dia solat. Tapi lepas keluar solat tu, segala perintah yang dibaca dalam solat, dia tak buat langsung pun. Dia tak faham pun rupanya tadi dia sedang ikrar apa. Dia solat untuk ikrar jadi hamba Tuhan. Lepas keluar dia jadi hamba dunia juga. Kan? Jadi ini benda yang kita kena perbaiki. Betul tak? Nabi mesti sedih ya tengok kita. Nabi mesti sedih. Mesti sedih, betul. Itulah. Baik jadi ni tafar. Kita tengok. Allah suruh berpegang teguh dengan Quran ni. Kitab Allah ni, tali Allah. Dan Allah kata dalam ayat 105 pula. Cuba tengok. Jangan jadi yang ni. 3105. Ni. Inilah jawapan ayat ni. Tengok ayat 105. Sikit lagi. Surah ni ayat daripada panjang. Surah Ali Imran. Kalaulah kan kita tak mampu nak kuasai, dapat kuasai 2 surah ni pun cukup dah. Dah cukup dah. Tinggi dah ilmu dah. Jadi sahabat-sahabat zaman dulu, sahabat-sahabat yang kuasai surah Al-Baqarah dengan Ali Imran ni disegani oleh sahabat lain. Ni 2 surah besar. Kita baca ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jadi Allah kata apa? Dan janganlah, Allah suruh tadi kita berpegang teguh dengan tali Allah semua. Jangan bercerai-berai dari itu. Setelah kamu tahu kebenaran, ambil sama-sama. Jangan ada yang tak nak ikut, tinggalkan pula. Jadi kemudian, wala takunu kallazina tafarraqu. Ni. Janganlah kamu jadi seperti orang yang bercerai-berai bila? Dan berselisih pula sesudah datang kepada mereka keterangan. Jadi kat sini pun Allah kata apa? Dan tidaklah bercerai-berai orang-orang ni, kelompok manusia ni, melainkan setelah illa apa? Illa melainkan min daripada ba'di sesudah apa yang ja'athum telah datang oleh ia kepada mereka al-bayyinah oleh keterangan. Jadi ayat ni ingatkan kita dalam yang kita baca ni, surah Ali Imran ni apa? Allah bagi amaran, larangan. Jangan jadi umat macam ni. Janganlah kamu menjadi seperti golongan yang bercerai-berai dan berselisih. Bukan sebab dia jahil, bukan sebab tak tahu. Kan? Dulu tak tahu maklumat, tak tahu benda benar salah, lain cerita. Tapi dia selisih sebab dia dah tahu kebenaran tapi dia apa? Dia tak nak terima. Jadi ini menyebabkan berselisihnya golongan manusia ni. Diingkar. Sama tak orang yang diingkar, dia degil, dia jahat sebab dia memang tak tahu baik buruk. Dia tak tahu pun yang dia buat tu jahat. Dia ingat okey je.
Dengan orang yang dia tahu. Dia dah beritahu dah, ini jangan buat, ni jahat, ni salah. Tapi dia buat juga. Mana lagi buruk? Dua-dua buruk. Tapi mana lagi buruk? Yang tahu dia berbuat. Jadi itulah kita. Sebab itulah Allah sekarang cerita ni, dia cerita orang kafir ke orang Islam punya masalah ni. Ni orang yang dah sampai panduan kat dia ke ataupun yang belum sampai ni? Ini cerita orang asli yang tentang mana dalam hutan yang tak tahu ke ataupun cerita pasal kita yang dah lama dengan petunjuk? Ni kita ni. Faham? Kita dah lama dah tahu Quran ni betul. Tapi tengok apa kita buat. Bahkan makin berpecah. Pecah belah sebab apa? Allah suruh berpegang teguh kat sini. Tapi kita tak terima sebulat-bulatnya kan. Ada benda lain yang lebih kita cinta daripada Quran ni. Jadi ini benda-benda yang akhir pecah belahkan kita. Dan juga mungkin bukannya kita tak cerita institusi besar, negara, dunia. Kadang-kadang jangan start ke. Kadang-kadang dalam keluarga saja cukuplah dulu. Institusi keluarga yang kecil saja, dalam rumah saja pun kadang-kadang apa? Spread dah benda tu dah. Kan? Masalah politik pun pecah belah lagi kan? Tak, sekarang ni sebab tu kita kena singkirkan semua yang halang tu. Sebab taksub lah halangan dia. Ini dia halang ni sebab apa ni? Yang Yahudi sebab taksub kat dia punya race dia. Dia halang walaupun dia tahu benar. Yang Nasrani pun sama juga. Yang musyrikin pun sama. Dia punya apa? Mana boleh. Kat kita punya kabilah dulu memang dah hebat dah, mulia. Tiba-tiba kabilah dia ni ada Nabi pula. Mana boleh mengalah, tak boleh lah. Tak boleh terima walaupun dia betul. Inilah. Punca dia tak sub kat satu tu. Sebab tu kita kena singkir semua benda. Jom terima Quran. Quran ni Tuhan, siapa yang turun? Tuhan saya, Tuhan kita semua. Apa masalah? Kan? Segala yang Allah tegur siapa? Tegur kita semua. Cakap, tegur opah, tegur anak ni, tegur cucu opah, semuanya. Quran ni adil kan? Bukannya kita nak kenakan siapa ke, nak hukumkan siapa. Tapi bila Quran letak hukum kat semua. Tak ada bias langsung Quran ni. Bila dapat pecahkan benda ni, insya-Allah senang terima dah. Tak pilih kasih. Tapi sebab benda ni terlalu melekat kan. Tak boleh nak pecah kerana halangan politiknya apanya lagi. Halangan dunianya. Mana boleh kan. Yang ni tengah sibuk hal dunia dia pula. Nanti dia rasa macam gangguan lah tiba-tiba opah ni sibuk-sibuk nak Quran ke apa ke. Macam-macam lah. Susah. Banyak halangan dia kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena satukan. Tapi cabaran lah. Ni memang cabar. Nabi pun mencabar. Pakcik Nabi sendiri, Nabi sayang pun tak ikut kan. Apatah lagi kita. Itulah ujian dia untuk kita dengan Quran ni. Jadi insyaAllah sampai sini dulu. Untuk ayat yang keempat. Nanti kita tengok ayat yang kelima insyaAllah. Aku la qawli hadha wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.